Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin, bihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Yang saya makan tu Imam Tuan Nazir, muslimin semat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Sebenar dengan bulan haji yang tiba, saya mengajak tuan-tuan dan para jemaah pagi ini untuk sekali lagi merenungi khutbah bagi Rasulullah di padang Arafah yang menyebut tentang wanita dan hak suami isteri dalam hubungan Islam, dengan tajuk Islam Pria dan Wanita Islam. Kita mulakan dengan ayat surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bermuamalahlah kamu dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Dan ahli tafsir mengatakan ayat wattaqun musahibakum linisa mabniyah ala at-takrim wal mahabbah wa ada'u ma lahunna min huquqah, yaitu kita melayani isteri kita dengan tanggungjawab yang dibina atas kasih sayang serta hormati, dan diadakan hak-hak isteri, hak-hak suami ke atas isterinya. Kita kenang kembali khutbah Rasulullah yang cukup indah tentang manusia sejagat, hak asasi manusia di padang Arafah pada haji baginda terakhir, haji pertama dan terakhir. Rasulullah berkhutbah seperti berikut: ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahida wa inna abakum wahida. Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahawa Tuhan kamu Tuhan yang satu dan ayah kamu ayah yang satu. Ala la fadla li amiyyin ala ajamiyyin. Ketahuilah tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, tidak ada kelebihan orang bukan Arab ke atas orang Arab. Wala ahmaru ala aswada, tidak ada kelebihan orang kulit merah ke atas orang kulit hitam. Wala aswada ala ahmaru, tidak ada kelebihan orang kulit hitam ke atas orang kulit merah. Illa bittaqwa, kecuali yang membeza kita adalah takwa. Abbalagtu, apakah saya telah sampai kepada tuan sekalian? Rasulullah tanya kepada para sahabat di depan di padang Arafah. Abbalagtu, apakah saya telah sampai kepada tuan sekalian? Qalu, para sahabat menjawab, bala. Para sahabat menjawab, bala Rasulullah, kami saksikan Rasulullah telah sampai kepada kami. Kemudian Rasulullah bertanya, ayu yaumil hadza, ini hari apa? Qalu, mereka menjawab, yaumul haram, ini hari haram, hari 9 Zulhijjah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, ayu syahrin hadza, ini bulan apa? Maka mereka menjawab, syahrul haram, ini ialah bulan haram. Qala, Rasulullah bertanya lagi dan berkata lagi, fa innallah qad harrama bainakum dima'akum wa amlakum, dan sesungguhnya Allah mengharamkan daripada kamu menceroboh darah dan harta kamu. Dan tuan-tuan, inilah pengisytiharan manusia sejagat, hak asasi manusia, darah dan harta. Dan darah dan harta inilah yang diceroboh di Palestin hari ini. Sedangkan Islam memberikan hak bahawa fa innallaha qad harrama bainakum dima'akum wa amlakum, Allah telah mengharamkan untuk diceroboh darah dan harta kamu. Qala, Rasulullah berkata lagi, wala adri, saya tak tahu. Au aradakum, saya tak tahu apakah saya telah sebenar sampai kepada tuan sekalian. Aula, ataupun saya masih belum sampai bagi tuan. Hormati yaumikum hadza, fi syahrikum hadza, fi baladikum hadza. Abbalagtu, apakah saya telah sampai kepada tuan di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di tempat yang haram ini? Qalu, maka mereka menjawab, bala Rasulullah, kami saksikan bahawa Rasulullah telah sampaikan segala-galanya kepada kami. Dan Rasulullah menyebut, yuballigh asyahid al-ghaib, hendaklah orang yang datang hari ini sampaikan mesej saya ini kepada orang yang tidak hadir hari ini. Pesan ini bersama-sama. Orang yang hadir
berpesan pada yang telah hadir, kemudian berpesan-pesan sampailah kita pagi ini, kita sambung lagi pesanannya sama. Inilah satu peristiharan yang sangat indah. Bangsa Bersatu hanya ada tahun 1945 mengisytiharkan hak asasi manusia, tetapi sayang mereka hanya sebut, tapi mereka menceroboh hak-hak, khususnya hak umat Islam, khususnya di Gaza dan Palestin hari ini. Kemudian Rasulullah meneruskan ucapan baginda cukup indah. Fattaqullah bin nisa, wahai lelaki sekalian, hendaklah kamu bertakwa tentang istri kamu. Fa innakum akhastumuhunna bi amatillah, kamu mengambil istri kamu dengan amanah Allah. Wastahlatum fujurahum bi kalimatillah, dan mereka halal pada kamu dengan kalimat Allah. Walakum alihin alla yutanna rasyakum ahadan tuhrihuna, dan mereka tidak boleh membenarkan siapa masuk rumah kamu sekiranya kamu tidak suka orang itu masuk. Fa in fa'alna dzalika, sekiranya istri kamu lakukan apa yang kamu tidak suka, fadribuhun, pukullah mereka. Fadribuhun darban ghairu mubarrih, dan pukullah pukulan yang tidak bahaya, pukulan hanya untuk pengajaran. Walahun alaikum rizquhun waskituhun bil ma'ruf, kamu wajib memberi nafkah dan pakaian pada istri kamu dengan ma'ruf. Wa qad taraktu bikum man la tadullu ba'dahu idza ta'tum bi kitab Allah, saya tinggalkan pada kamu selepas ini, kalau kamu pegang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran. Ayuhan nas, wahai manusia, innahu la nabiyya ba'di, selepas saya tidak ada nabi lagi. Wala ummata ba'dakum, selepas ini tidak lagi ummah selain pada kamu, selepas kamu. Ala fa'budu rabbakum, dan hendaklah kamu sembah Tuhan kamu. Wa sallu khamsakum, salatlah 5 kali sehari. Wa sumu syahrakum, dan puasalah bulan Ramadan. Waddu zakat rabbikum, waddu zakat amalikum, dan tunaikanlah zakat harta kamu. Taibatun biha anfusakum, dan tentulah zakat itu menyucikan jiwa-jiwa kamu. Wa tahajju baita rabbikum, dan adalah kamu naik haji ke Tuhan, ke rumah Baitullah Tuhan kamu. Wa ati'u ulati amrikum, dan taatlah pemimpin daripada kamu. Tadkhulu jannat rabbikum, dan saya jamin kamu masuk syurga Tuhan kamu. Rasulullah memberikan pesanan-pesanan terakhir, perkara-perkara yang sangat penting, asas Islam itu sendiri, dan termasuk wanita disebut panjang, tetapi saya hanya fokus pada wanita. Wa antum tusadani, kamu semua depan saya, kata Rasulullah, akan ditanya oleh Allah tentang diri saya. Fama antum qailun, kamu nak jawab apa pada Allah tentang diri saya, kata Rasulullah. Qalu, mereka menjawab, nasyhadu annaka qad ballaghta wadaita wa nasahta, dan kami menyaksikan bahawa Rasulullah telah sampaikan segala-gala pada kami, telah menunaikan amanahnya, dan telah memberikan nasihat pada kami. Faqala, dan Rasulullah buat macam itu, letak jari ke atas. Faqala bi sawti as-sababah yarfa'u ila as-sama', dan Rasulullah buat macam itu ke langit, dan dia mengatakan Allah masyhada, Allah masyhada, Allah masyhada, ya Allah saksikanlah perkataan umatku, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Dan itulah khutbah yang cukup indah. Walaupun panjang lagi, ada hak-hak yang lain, tetapi saya nak fokus hari ini ialah wanita. Tuan-tuan semati, dalam satu hadis Rasulullah menyebut ad-dunya mata' wa khairu matad dunya armatus salihah, dunia ialah kesenangan, perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah isteri yang solehah. Dunia ialah kesenangan, mata wa khairu matad dunya armatus salihah, isteri yang solehah ialah sebaik-baik perhiasan dunia. Tuan-tuan yang dapat isteri solehah, itu syurga dunia, sebahagian syurga dunia, dan sekiranya sebaliknya, maka bermulalah neraka dunia. Tadi kita lihat Al-Quran juga menyebut tentang mawaddah, rahmah, mawaddah, hubungan isteri diasaskan pada rahmah wa mawaddah, kasih sayang dan hubungan yang indah antara suami isteri. Dalam satu hadis lain yang diriwayatkan oleh daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ditanya Rasulullah, ayun nisa khair, apakah wanita manakah yang terbaik? Maka jawab Rasulullah, allati tasruhu idza nazara wa ta'ihu idza amara wa la takhalifu bi nafsiha wa malha bima yakrah. Isteri yang terbaik ialah yang kamu lihat dia, kamu bahagia, dan bila kamu tengok pada dia, dia tu tak pada kamu, dan apabila kamu perintah satu perkara, dia tidak menyalahinya. Dalam dirinya, hartanya, apa yang kamu tidak suka terhadapnya. Itulah yang disebut Rasulullah tentang wanita. Asas pertama dalam keluarga yang dituntut Islam. Ada 5 perkara yang disebut oleh para ulama, perkara yang membagi kebahagiaan kepada seorang Islam itu. Pertama, al-ibnu al-bar, anak yang soleh. Yang kedua ialah wazaitu salihah, isteri yang soleh. Yang ketiga ialah as-sadiq al-wafi, sahabat yang setia. Yang ketiga, yang keempat ialah al-jar al-mu'min, jiran yang mukmin. Dan yang kelima ialah al-alim al-faqih, iaitu ulama dan orang yang faqih dalam hal agama. Inilah 5 perkara yang menjadi bahagia. Siapa yang ada 5 ini dikatakan disebut oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan 5 perkara ini ialah recah kebahagiaan seorang: anak yang soleh, isteri yang solehah, sahabat yang setia, jiran yang mukmin, dan alim yang faqih. Tuan-tuan, sekarang kita kembali kepada wanita. Khairun nisa, sebaik-baik wanita ialah khairun nisa al-haniyah, layyinah, naqiyah, at-taqiyah, yang senang, hayyinah, mudah, layyinah, lemah lembut, naqiyah, bersih, suci, taqiyah, bertakwa, allati ta'i zawjaha 'ala dahr, bersama dengan isteri suaminya selama-lama sepanjang hayat. Wala ta'i dahru 'ala zawjaha, dan dia tidak pernah belok pada isteri suaminya. Dia sentiasa bersama suaminya ketika senang dan susah, dan tak pernah menentang suaminya sepanjang hayat. Itulah sebaik-baik wanita. Dan untuk balas sebaik wanita yang solehah, suami perlu soleh. Timbang balik tidak boleh. Satu, tuan-tuan yang hari ini kita bercakap tentang wanita, dan Rasulullah pernah berpesan rifqan lil qawarir, hati-hati bawa kaca. Rasulullah buat bandingan wanita seperti kaca ini. Bila jatuh pecah tak boleh sambung kembali. Rifqan lil qawarir. An-nisa syaqaqiq ar-rajul. Wanita itu belahan lelaki. Dia bukan pasangan, dia adalah belahan, sebahagian daripada jasad yang sama. Wastausu bin nisa khaira, dan sentiasa pesan kepada isteri kamu tentang kebaikan. Cukup indah tuan Islam yang memberikan hak kepada masyarakat, pada setiap bangsa, darah, harta, dan termasuk wanita yang kadang-kadang dilihat enteng oleh barat. Tuan-tuan yang semati, ini hadis yang cukup indah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang diriwayatkan oleh daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kalhu salatu banatin aw salatu akhawatin aw bintani aw ukhtani fahsana sahibatuhun wattaqallahu bihin falhul jannah. Subhanallah. Siapa yang ada 3 orang anak perempuan atau 3 orang adik perempuan yang dia jaga, atau dia ada 2 orang anak perempuan atau 2 orang adik yang dia jaga, adik perempuan, dia berikan pendidikan, dia bermalah dengan baik dan bertakwa kepada Allah, dan saya jamin syurga, kata Rasulullah. Tuan-tuan yang ada anak perempuan, tiket ke syurga. Rasulullah bagi jaminan dalam hadis ini yang diriwayatkan Imam Tirmizi, siapa yang ada 3 orang anak perempuan, dia jaga sebaiknya
takwa sampai dia berkahwin, saya jamin syurga Rasulullah. Ada sahabat bertanya, kalau saya ada 2 orang anak perempuan? Ya, kalau 2 anak perempuan pun sama juga. Kalau saya ada adik perempuan 3 orang, saya jaga dia? Ya Rasulullah, 3 adik perempuan pun sama. Tentunya ada 3 orang anak perempuan berbahagia dengan syarat berikan pendidikan yang sempurna, taat pada Allah, dan sampai kita serahkan kepada suaminya yang soleh, dan itulah tugas seorang ayah. Tuan-tuan semati, siapa yang ada 2 orang anak perempuan ataupun 3 anak perempuan, dia kunci syurga. Selain pada ibu ayah kita, maka anak perempuan ialah amanah Allah yang sangat besar, sehingga Rasulullah gantikan dengan syurga sekiranya kita sempurnakan pendidikan kita. Dan kita sentiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sentiasa berdoa, ya Allah, berilah kami istri kami yang baik, zuriat-zuriat kami yang menghibur hati, mata hati kami ataupun cahaya mata-mata kami, dan jadilah mereka semua orang yang bertakwa, menjadi pemimpin kepada orang yang bertakwa. Tuan-tuan semati, Al-Quran menyebut banyak tempat, alladzina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah menyebut tentang doa yang indah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah satu contoh bahagia suami isteri daripada muda sampai tua. Ketika sakit dan senang, senang dan susah, dan ketika suami sakit, isteri masih sama seperti muda dulu. Alangkah indah sebab hubungan suami isteri ini dipadukan di atas dasar takwa. Yang suka senang disebut sukar mutlak kita laksanakan. Dan ada satu kisah di sini dalam rancangan televisyen di negara Arab. Ketika seorang penceramah dia mengatakan bahawa saya nak komplain, ada soalan daripada penonton direct ke stesen televisyen bertanya kepada penceramah yang sedang berceramah. Dia mengatakan, saya tak puas hati Tuan Syekh, kenapa isteri sahaja yang perlu taat kepada suami, suami tak semestinya taat pada isteri. Saya rasa tak adil. Ini ialah orang Arab, tetapi dia bercakap tentang perkara kebebasan. Dan begitu juga dia kata, hanya wanita sahaja yang harus taat pada lelaki. Dan kata Syekh, apakah puan ada anak? Ya, saya ada anak. Berapa ramai? 3 orang anak. Cuba tengok tuan-tuan, puan hanya taat pada seorang lelaki, suami tuan. Tetapi 3 anak perempuan puan, 3 orang anak lelaki puan taat pada puan. Tuan hanya taat kepada suami 1, tetapi 3 anak lelaki taat pada puan. Apakah Allah tidak adil? Kalau begitu saya adil. Kalau gitu Islam adil. Dan tuan itulah menjaminkan syurga. Anak berbakti pada ibu, dan 3 anak patuh pada puan, sedangkan puan hanya patuh pada seorang, dan dua-dua adalah kunci syurga. Inilah Islam yang dipertikaikan di barat. Tuan-tuan yang hormati, ada satu hadis yang agak menakutkan kita. Rasulullah menggambarkan satu masa nanti akhir zaman. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu bi akhir ummati rijalun yarkabu alas surash al-ashbah ar-rihal yanzilu ala bab masjid nisa'uhum kasiyat ariyat ala rusin kasnamat tubah anjabat ala nuhun fa innahu ma'unat, sampai akhir hadis. Imam buatkan oleh Imam Al-Hakim yang mengikut syarat Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, di akhir zaman nanti kamu akan dapati umatku akan cipta satu kenderaan. Kenderaan ini sangat selesa, pelana dia sangat lembut, dan kenderaan ini akan dibawa ke masjid, diparking tepi masjid. Rasulullah menggambarkan satu akhir zaman akan ada satu kenderaan
yakuna fi akhir ummati rijalun, lelaki, yarkabu ala surash ashbah kal ashbah ar-rihal, dia nak pergi ke masjid naik kenderaan yang sangat selesa. Rasulullah gambarkan tempat duduknya, pelana duduk tu sangat lembut. Yanzilu ala abwab masjid, dan kenderaan ini diletak tepi masjid. Apakah kenderaan itu? Barangkali kereta sekarang. Saya baru parking tepi masjid. Rasulullah mengatakan akhir zaman bila ada kenderaan yang sangat lembut, orang bawa pergi masjid, letak tepi masjid, itu tanda akhir zaman. Tetapi ada satu perkara yang Rasulullah ingatkan kita. Ketika itu wanita mereka, nisa'uhum kasiyat ariyat, wanita mereka ketika itu berpakaian tetapi telanjang. Ketika teknologi kenderaan yang sangat lembut tadi dicipta oleh manusia, ketika itu wanita mereka menentang agama. Mereka memakai pakaian yang berpakaian kasiyat, pakaian ariyat tetapi telanjang, maksudnya tidak memenuhi syarat pemakaian Islam. Ala ru'sil kaslimah al-bakh, di atas kepalanya ada bonggol seperti bonggol unta, dan mereka melaknati mereka dan mereka dilaknati. Rasulullah pesan ada dua perkara, satu teknologi, satu wanita. Kedua ini datang pada akhir zaman. Apakah zaman kita? Dan banyak penganalisis mengatakan apa yang Rasulullah gambar ini ialah zaman kita ini. Tuan-tuan yang hormati, inilah sebahagian daripada huraian mereka, barangkali panjang untuk kita sebut. Pakaian yang berpakaian tapi telanjang, dan panjang lagi hadis tadi untuk menggambarkan suasana apabila teknologi telah diciptakan, maka wanita berubah sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi, bukan lagi sebagai wanita muslimat yang wujud ketika zaman Rasulullah SAW. Tuan-tuan, barangkali apa yang disebutkan tadi ialah sayakunu fi akhir ummat hadza ummah rijalun yarkabu ala ma'asid hatta ya'tu aba masajidihim, dan ada kenderaan yang akan diciptakan yang sangat selesa sampai tepi masjid, dan mereka masuk masjid tetapi sayang masa itu wanita mereka berpakaian yang ketat dan tidak menutup aurat barangkali. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut ma taraktu ba'di binatan adharu 'ala rijal min nisa, muttafaqun alaih. Tidak ada satu fitnah yang lebih berat selepas saya ini, kata Rasulullah, ke atas lelaki kecuali wanita. Wanita ialah fitnah terbesar ke atas lelaki selepas saya, kata Rasulullah. Dan inilah kita tataran saya dan tataran, marilah kita renungi antara khutbah terakhir Rasulullah yang berpesan tentang wanita, istausu bin nisa, pesanlah baik-baik pada wanita kamu. Dan Rasulullah berkali-kali menyebut tentang ini. Dan wanita adalah fitnah, dia boleh menembus, seperti ada dua makhluk ini. Satu di sebelah kanan ialah peluru yang boleh menembus dada manusia mati. Satu lagi yang sebelah kiri merah warnanya, ini juga menembus hati lelaki. Dua-duanya lah fitnah yang sama hebat, rupa pun sama. Antara kiri dan kanan, terperhatilah apakah yang di kiri, apa yang di kanan. Kanan itu memang menembus dada manusia, yang kiri juga demikian. Itulah sebab mutabarrijat al-Islam, mereka ada hak-hak tertentu dan cara-cara yang indah untuk wanita berhias dan sebagainya, sebab dia menjadi fitnah kepada lelaki. Tuan-tuan semati, memang peluru ini peluru fitnah, dan hari ini perkara yang biasa bila teknologi tercipta menggambarkan wanita, digambarkan seperti tadi, termasuklah perhiasan-perhiasan yang kita saksikan hari ini, dan itulah fitnah yang besar. Marilah kita sama-sama renungi, mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah tersebut, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut inna dunya khulwah, inna dunya khulwah hadirah, sesungguhnya dunia ini sangat manis. Dunia yang Allah cipta ini sangat manis, sangat hijau, manis, indah. Wa innallaha mustakhlifun fiha, Allah jadikan kamu khalifah di atas muka bumi. Allah berikan bumi yang indah dan Allah lantik kamu sebagai khalifah. Fal yazul kaifa ta'malun, supaya Allah tengok bagaimanakah kamu bermalah, kamu lakukan terhadap dunia ini. Fattaqud dunya, hendaklah kamu takwa tentang dunia.
Fattaqud dunia, hendaklah kamu hati-hati bertakwa dalam urusan dunia. Fattaqun nisa, dan kamu hati-hati dengan wanita. Fattaqun nisa, fattaqud dunia, fattaqun nisa. Rasulullah bandingkan jaga-jaga tentang dunia, jaga-jaga tentang wanita. Pen awal fitnati Bani Israel kanat fin nisa, dan awal-awal fitnah Bani Israel yang telah berlalu ialah wanita. Banyak kisah-kisah tentang wanita. Wanita tahta, harta, 3 tak yang menjatuhkan korun, menjatuhkan orang terdahulu dan sekarang. 3 wanita, harta, tahta yang menjadi fitnah yang besar. Sekarang kita tumpukan pada wanita. Harta juga fitnah yang besar, tahta juga fitnah yang besar, dan wanita terbesar kata Rasulullah. Fitnah wanita terbesar. Dan tuan-tuan, ada 2 jalan, satu jalan ke syurga, satu jalan ke neraka. Dan wanita kita terdedah pada dua-duanya sekarang. Lebih-lebih lagi hari ini kita lihat bagaimanakah wanita kita, muslimat kita, dalam banyak gaya, banyak hal mereka sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Barat. Barat telah mengisytiharkan pembebasan wanita. Wanita harus dibebaskan sepenuhnya. Wanita, apa yang dilakukan oleh lelaki harus boleh dilakukan oleh wanita. Kalau lelaki pakai seluar jin, wanita pun pakai seluar jin juga. Ini ialah Barat. Sayang, seluar jin telah merebak dalam kalangan umat Islam. Kita lihatlah di mana-mana saja, di supermarket, daripada gadis kita, anak-anak kita, isteri pun ada yang dah tua pun masih pakai seluar jin. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Barat, supaya kita sama, laki wanita sama. Sedangkan Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, lelaki tak sama wanita. Walaisa dzakaru kal unsa, lelaki tak sama wanita, Allah sebut. Tetapi Barat kata lelaki sama wanita. Dan wanita kita terpengaruh dengan apa yang disebut oleh Barat. Tuan-tuan yang semati, simbol Barat hari ini mereka bebas pakaian. Saya pergi Dubai, tuan-tuan. Saya sangka Dubai negara umat Islam. Di pantai mereka lebih dahsyat daripada pantai Barat yang saya pernah sampai. Pantai mereka lebih dahsyat. Mereka berbagai dari pantai. Dan tidak berpakaian itu ialah simbol Allah murka. Wanita yang tidak pakaian itu simbol Allah murka. Sebab apabila Adam dan Hawa terkeluar dari syurga, kedua-duanya terpecat pakaian mereka, lelaki dan wanita. Tanpa pakaian wanita, maksudnya simbol kemerdekaan Allah tak ada. Dan sekarang mereka berbangga dengan pakaian yang indah yang mereka pakai selama ini, dan mereka telah bebaskan di atas dasar kebebasan. Tentu esmati. Kata Ibnu Musayyib, ma ya'san syaitan min adam qad illa atahu min qabli an-nisa. Syaitan tidak pernah kecewa dalam untuk mengadakan keburukan pada manusia, dan dia datang melalui wanita. Kebanyakan keburukan itu dia datang pada wanita. Dan tuan hari ini kita lihat Barat. Tajuk kita ialah Islamophobia. Barat mengatakan bahawa hak wanita diceroboh. Islam menceroboh hak wanita. Dibungkusnya wanita. Itulah hak yang telah diceroboh, dan dia telah sampaikan mesej ini kepada umat Islam. Bila umat Islam pakai pakaian yang sempurna, dia kata ini penindasan. Tetapi orang Barat yang pakai pakaian di gereja, mereka pakai pakaian sama seperti kita. Itu ialah satu benda yang baik. Tapi bila umat Islam pakai pakaian sama, dia kata ini penindasan Islam atas wanita. Bila umat Islam tak bekerja duduk rumah jaga anak, dia kata ini penindasan wanita. Wanita tidak benarkan bekerja. Tetapi wanita Barat yang tidak bekerja menjaga anak, itu satu pengorbanan. Wanita masuk ke masjid dengan pakaian yang sempurna, dikatakan ialah penindasan. Dan apabila pelajar-pelajar perempuan pakai pakaian yang terbuka di masjid, itu kebebasan. Tetapi bila kita pakai menutup aurat, termasuk mesti tempatan kita,
dikatakan sebagai penindasan, sebagai kolot. Dan inilah yang disebarkan oleh mereka. Akibatnya di Amerika, negara yang menyanjung kehebatan bebas wanita, 1 daripada 16 orang wanita telah diperkosa sejak daripada usia muda lagi. 1 daripada 16 orang perempuan wanita telah diperkosa sejak usia muda lagi. Inilah statistik yang dibanggakan oleh barat, mereka hidup dalam penuh seperti hewan. Dan begitu juga kita lihat di UK, kebanyakan wanita UK sudah tidak dara lagi. Kebanyakan lelaki di barat, di Eropah, wanita dan lelaki mereka tidak teruna, tidak dara lagi. Dan saya cerita satu perkara di Perancis. Di Perancis tidak ada lagi orang dara, tidak lagi orang teruna. Sehingga apabila gadis Perancis berkahwin dengan lelaki Algeria yang datang bekerja ke Perancis, mereka mengasalkan bahawa itulah hubungan suami isteri yang indah. Sebab setiap wanita lelaki Algeria Islam, mereka masih teruna dan mereka berkahwin dengan wanita yang telah diperkosakan di Perancis, dan perempuan ini menceritakan, saya mendapat suami yang indah. Sehingga orang Perancis, wanita Perancis ingin berkahwin dengan lelaki Algeria sebab mereka lihat lelaki Perancis tak ada seorang pun teruna. Ini ialah antara sebab bagaimanakah Islam bersebar pada awalnya di Perancis, ialah perkahwinan Algeria dengan wanita Perancis. Dan mereka menyebut tentang hak asasi manusia. Mereka masuk kepada hak asasi untuk melakukan perubahan. Wanita hak yang sama yang mereka perjuangkan, sedangkan Islam memberikan hak pada wanita sejak zaman-zaman. Dan mereka sebut Islamofobia tajuk kuliah kita. Dan mereka memburukkan Islam melalui wanita menjadi satu agenda besar di barat, dibawa ke negara kita. Dan sejak tahun 1970-an mereka mula mengatakan pembebasan wanita, perkara yang disebut di barat tetapi dia mempengaruhi wanita Islam. Dan wanita Islam kita pun sama-sama berjuang. Kita ada wakil bangsa bersatu kebebasan wanita untuk manusia lelaki perempuan bebas melakukan apa saja. Sedangkan kita Islam, kita ada sempadan syariah. Kita ada sempadan syariah yang Allah telah tentukan. Kita tidak boleh bebas di dalam syariah, tetapi bukan bebas di luar sempadan. Di sekolah diajar berfikir di luar kotak. Setiap sekolah ajar berfikir di luar kotak. Islam ada sempadan, tak boleh keluar daripada sempadan. Sempadan itu kita panggil syariah. Syariah ini menentukan kita sempadan yang kita boleh pergi. Tetapi setiap sekolah mengajar berfikir luar pagar. Dan akhirnya kebebasan yang diperjuangkan di barat, tuan-tuan. Ada lelaki ingin bersalam dengan wanita muslimah kita. Muslimah hanya letak tangan di dada, dia kecap. Inilah Islam. Islam sangat mundur, bila nak bersalam pun tak boleh. Kenapa kamu kodok sangat? Kata wanita tersebut. Tuan daripada England, siapakah yang boleh bersalam dengan permaisuri Queen Elizabeth dulu? Dengan Queen hanya ada 7 orang yang boleh bersalam. Ada 7 kategori sahaja orang yang boleh bersalam dengan Queen. Tidak semua orang boleh bersalam dengan Queen. Queen setiap kali dia keluar, dia pakai sarung tangan. Dan cara dia lambat tangan pun, tangan tak gerak, tapi hanya hujung tangan bergerak. Itu ialah etika mereka. Tidak ada orang boleh bersalam dengan Queen. Tidak. Ya, kami wanita Islam seperti Queen anda. Kami wanita Islam seperti Queen anda. Hanya yang dapat kawan, yang dapat bersalam dengan kami hanyalah 12 atau 11 kategori. Ayah kami, adik kami, suami kami, pakcik kami, dan golongan-golongan yang Allah muhrim, dia sebutkan sebagai muhrim. Kami seperti permaisuri, seperti Queen anda, dan anda perlekehkan kami. Sedangkan Queen anda tidak ada orang boleh bersalam. Kami juga demikian, lebih mulia, sebab yang dapat bersalam kami hanyalah 12 ataupun 11 kategori. Inilah bagaimanakah barat cuba mempengaruhi kita. Dan kita lihat barat mengatakan kebebasan. Bila kita pakai, dia kata penindasan. Bila kebebasan, senang pakai tak pakai itu bebas.
Tetapi yang bebas ialah membuka aurat, menutup aurat tidak bebas. Menutup aurat tidak bebas. Di barat tidak boleh, tuan. Di Perancis, di England tidak boleh kita tutup aurat dengan sempurna. Mereka mengatakan penindasan, nak masuk ke universiti mesti buka aurat. Demikian juga di negara-negara lain, termasuk India juga. Perancis mula-mula sekali mengharamkan pakai hijab. Dia mengatakan orang pakai hijab ini macam hantu, takut. Orang pakai tudung macam hantu, kata Perancis. Dan ini ialah isteri Presiden Perancis, Presiden Macron. Isteri dia sangat lebih tua. Isteri dia sudah 80 tahun, dia baru 40 tahun lebih. Lebih sebaru usia isteri dia lebih tua. Isteri dia sangat benci pada Islam. Dia kata kalau pakai tudung macam hantu. Cuba tengok yang mana hantu. Yang mana hantu, cuba tengok. Kalau pakai tudung macam hantu, dia kata. Cuba tengok, tengok siapa hantu. Tengok banding dengan muslimat kita. Dan Switzerland antara negara yang mengharamkan pakai tudung. Sedangkan tadi mereka bercakap tentang kebebasan. Kebebasan hak setiap manusia. Sedangkan pakai tudung tak bebas, telanjang bebas. Pakai tudung didenda, membuang pakaian dibayar. Di kelab-kelab malam mereka boleh buka pakaian dan dibayar oleh lelaki. Tetapi bila pakai pakaian, kita didenda. Inilah barat. Dan ini dibawa ke negara kita. Ini ialah di Switzerland. Wanita ini memeluk Islam dan dia pakai niqab. Bukan saja niqab, dia bukan saja tudung, dia pakai purdah. Dia didenda berapa duit dia. Dan dia mengatakan, tuan, denda saya sebab saya bebas pakai pakaian, tetapi wanita yang telanjang dibayar oleh lelaki di barat. Apakah ini tamadun? Dan dia kata ada wanita dibayar kerana telanjang, tapi kami didenda kerana pakai pakaian. Di England, tuan-tuan, Perdana Menteri dia nama Boris Johnson. Boris Johnson ini asalnya orang Islam. Dia orang Turki, murtad jadi Perdana Menteri British, dan dialah menentang Islam. Namanya Boris Johnson, sekarang orang lain. Satu masa dulu namanya Boris Johnson, orang Turki, orang Islam asalnya. Dia murtad. Dia larang orang pakai purdah. Dia kata pakai purdah macam perompak bank. Siapa pakai purdah didenda di England satu masa dulu. Tiba-tiba datang Covid, semua kena pakai. Bila datang Covid, siapa tak pakai kena denda. Kata wanita tadi, dulu saya didenda sebab saya pakai ini. Sekarang saya, orang tak pakai tak kena denda. Maksudnya undang-undang anda tidak konsisten. Sekali denda pakai, sekali denda tak pakai. Yang mana betul? Islam sentiasa kekal dalam konteks ini. Dalam konteks ini kita lihat di Sweden, negara yang menentang Islam, mereka melarang siapa yang pakai hijab didenda dengan begitu kuat sekali. Bahkan di India, kerajaan India masuk college tidak boleh pakai tudung lagi. Sedangkan mereka juga bercakap tentang kebebasan. Kebebasan manusia. Kebebasan yang mereka takrifkan, tiba-tiba apabila umat Islam ingin berpakaian mengikut syariat kita dilarang. Kalau ada di Indonesia lagi dahsyat. Saya dipahamkan ada tempat-tempat tertentu, ada syarikat-syarikat yang tidak membenarkan wanita kita Muslim untuk menyempurnakan pakaian syariat mereka. Kita negara Islam, tetapi kita juga seperti barat. Dan lebih malang kalau dia berlaku di negara Islam sendiri. Tuan-tuan, kita lihat di bumi Al-Haramain, Makkah, Madinah, di Saudi pun upacara peraturan yang sama telah juga ditetapkan. Wanita yang masuk college tertentu tidak dibenarkan pakai yang asal lagi. Pakai menutup aurat telah dilarang satu masa dulu. Kemudian diangkat balik, saya tak pasti, tetapi itulah satu peraturan yang mendapatkan kita di negara Rasulullah. Dan tuan-tuan, Saudi sekarang ingin membebaskan wanita mereka yang selama ini kita tak pernah lihat wajah wanita barat, wanita Arab Saudi. Mereka ditutup sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, lebih lagi akhir ini.
Sekarang mereka ingin bebaskan wanita mereka. Kalau kita pergi ke naik haji sebelum ini, kita pergi Masjidil Haram, ada polis wanita tetapi dia hanya menjaga pintu wanita. Tapi tidak sekarang. Kawan kita yang pergi jemaah, pegawai masjid lelaki dan wanita. Sebelum ini wanita untuk wanita, lelaki untuk lelaki. Tetapi sekarang wanita lelaki untuk lelaki dan wanita. Supaya kita bebaskan wanita. Inilah pengaruh barat di Al-Haramain. Di Masjid Nabawi juga, jangan terperanjat. Kita lihat pengawal-pengawal yang berkeliaran dalam masjid ialah wanita. Tuan-tuan yang pergi akhir ini dapat merasakan perubahan yang sangat ketara ini disebabkan mereka telah dipengaruhi oleh pejuang wanita. Wanita harus diberikan hak yang sama. Tuan-tuan semati, lebih menakutkan, Saudi mula memasuki pertandingan Miss Universe tahun ini. Bulan 6 ini ada satu upacara Miss Universe pertama kali. Wanita Arab Saudi buka pakaian sepenuhnya dan bawa bendera La ilaha illallah, sebab La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini ialah bendera Saudi. Dan tuan-tuan, inilah perkara yang kita lihat, dia sudah masuk ke bumi Rasulullah. Dan apa yang berlaku di bumi Arab lebih daripada apa yang kita gambar di sini. Dan mereka sudah ada dewan-dewan yang membuka panggung-panggung wayang gambar, panggung-panggung wayang di seluruh Saudi. Di Riyadh telah dibuka. Dan mereka telah membuat filem pertama, filem 18+. Buat pertama kali kerajaan Saudi membuat filem yang ditonton oleh dewasa saja. Baru dirilis tahun bulan lepas. Nama filem ini ialah Akhir Sahrah fi Tariq Ra. Akhir Sahrah fi Tariq Ra, yang menjadi perbincangan hebat di dunia hari ini, dunia Islam maksud saya. Orang Malaysia tak bincang pun. Filem Akhir Sahrah fi Tariq Ra. Ra itu maksudnya Riyadh. Pakaian mereka wallahu alam, dia nak lari pada sistem yang lama untuk membebaskan wanita. Saya dipahamkan dalam filem ini, tuan-tuan lihatlah, saksikan. Adanya Arab, adanya wanita, adanya pelacuran dan sebagainya. Filem ini menggambarkan satu peristiwa perjalanan malam daripada Jeddah ke Riyadh. Dalam perjalanan ini ada berbagai-bagai maksiat yang ditontonkan dalam filem ini dan sekarang disebarkan dunia, menunjukkan Saudi bukan lagi Saudi lama. Subhanallah. Dan tuan-tuan, di Makkah Mukarramah, di pusat jantung Islam, telah dibuka apa yang disebut sebagai pusat Bollywood. Saya tak tahu apa maksud Bollywood. Apakah fungsi Bollywood? Bollywood yang ada di Malaysia kata-kata, tetapi di Mekah sudah dibuka buat pertama kali. Apakah yang diisi di Bollywood? Wallahu a'lam. Tetapi ada satu yang dibuka lebih awal di Riyadh. Ini kedua di Mekah, pertama di Riyadh. Di Riyadh ialah maksiat. Di Riyadh bila buka Bollywood, mereka adakan berbagai-bagai maksiat, termasuk judi. Tetapi apakah yang di Mekah? Tidak berlaku demikian, wallahu a'lam. Tapi Bollywood yang sama dibuka di Mekah, Makkahul Mukarramah. Dan para jemaah yang pergi tahun ini barangkali menyaksikan apa yang disebutkan ini. Dan seperti biasa, di depan Masjidil Haram, di depan Masjid Nabawi, restoran-restoran Yahudi masih berkeliaran, Starbucks masih penuh, McDonald di Masjidil Haram masih penuh. Mereka berjumpa di Starbucks selepas solat subuh. Kawan-kawan kita jadikan Starbucks dan McDonald dan lain-lain sebagai tempat untuk berehat selepas solat subuh. Selepas tawaf, mereka berehat di Starbucks. Ini ialah suasana sekarang. Ada gambar yang terbaru, saya tak bawa di sini. Di depan Mekah di Starbucks penuh. Termasuklah umat Islam, masuk semua Islam. Dan ada seorang datang ke sini, tuan-tuan, ingat darah Palestin sedang mengalir sekarang. Darah Palestin sedang mengalir sekarang. Perkataan itu dengar daripada video tersebut. Dan tuan-tuan, dobat, wanita harus dibebaskan.
Wanita harus dibebaskan di Dubai. Saya pergi Dubai tahun lepas, tuan. Dubai dengan New York, Dubai dengan London tak ada beza. Tak ada beza antara Dubai, bahkan lebih dahsyat. Di pantai mereka lebih dahsyat. Saya pergi itu panasnya 44 darjah Celsius, sangat panas. Tetapi masih ada gambar yang kita ambil berjauh, tempat mereka berbogel. Di sini ada pantai berbogel. Di negara Dubai yang Allah berikan kemewahan, mereka ada pantai berbogel. Maafkan saya. Yang perkara ini hanya ada di Eropah. Sebelum ini, yang kita tak tahu di Dubai ada. Dan sekarang sudah ada di Dubai. Dan pelacuran telah naik dengan tingginya di Dubai. Tuan-tuan yang pernah sampai ke Dubai boleh merasakan perkara ini. Apa yang ada di barat ada di Dubai. Pelancong lebih ramai Eropah daripada Asia Tenggara. Kita tidak ramai bila sampai tempat tertentu. Dan Arab seperti Malaysia juga. Arab haram. Orang Dubai kata Arab haram. Saya tanya Syekh dia, Arab boleh pakai di sini? Haram. Tapi Arab ada atas kapal terbang. Bukan di kelas, bukan kelas bisnes, bukan kelas pertama. Di tempat kelas ekonomi dia sediakan Arab. Seperti Malaysia satu masa dulu. Bila ditanya kenapakah kapal terbang Saudi, kapal terbang Emirates juga ada Arab, dia kata Malaysia ada, kenapa kita tak boleh? Di airport Malaysia ada Arab, kenapa kita negara Islam tak boleh? Malaysia adalah negara contoh, kita boleh jadi contoh. Dan bila kita membuat satu contoh yang buruk, orang lain ikut, kita terima akibatnya. Hati-hati. Dia sebut Malaysia ada. Tuan-tuan benar satu masa dulu, atas mas kita ada hidangan haram, percuma. Siapa bayar harga Arab? Siapa bayar harga Arab? Harga Arab itu sudah masuk dalam harga tiket. Bila kita beli tiket termasuk harga itu tersebut. Dia kata percuma. Mana percuma? Macam kita beli sate. Berapa sate makcik? RM1 satu. Timur free. Kuah free. Bagi timur dengan kuah boleh. Bagi timur dengan kuah saya. Mana boleh timur dengan kuah tu dibayar di harga yang termasuk harga sate. Tiba-tiba kita dapat bagi orang Arab percuma atas kapal terbang. Tiba-tiba kita kata itu percuma, tak ada guna-guna dengan tiket. Mana boleh harga termasuk dalam tiket. Tuan-tuan tak minum tak ada masalah, orang lain minum. Kita jadi contoh. Siapa yang buat contoh yang buruk diikuti orang lain, semua dosa akan kita tanggung. Termasuk dosa kita dan dosa orang lain. Sekarang Arab di Dubai haram. Di Malaysia haram. Tetapi di Arab Saudi telah ada kedai Arab yang pertama. Di Riyadh. Saudi mengatakan Arab haram untuk orang Islam, tetapi kami buka kedai Arab untuk bukan Islam. Dia bercakap bagi pihak bukan Islam. Kita dah lama bercakap bagi pihak bukan Islam. Kita jadi contoh, dan siapa yang buat contoh orang lain ikut, kita tanggung semua dosa. Jangan main-main, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul minna ta'dhur min absarihin wa yahfazun furujahun wa yahfazun furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma minha wa darabun ruhun bi muhrin ala jubihin. Dan katalah pada mukmin orang Islam, wanita Islam kamu, tundukkanlah pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka, dan jangan perlihatkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa, dan labuhkanlah tudung mereka ke atas dada-dada mereka. Ini surah An-Nur yang merupakan surah yang harus kita ajar pada setiap anak perempuan kita. Dan hari hijab 1 Februari setiap tahun hari hijab, dan fantastik. Dia adalah diisytiharkan sebagai hari wanita, hari ibu, hari ayah. Hari hijab telah diisytiharkan sebagai satu hari dunia. Kesannya sangat besar. Barangkali bukan negara kita, negara bukan Arab, negara bukan Islam, ada kempen mereka pergi ke supermarket bawa tudung dan bergambar. Siapa nak cuba pakai hijab, pakai tudung dan pakai bergambar, selesai. Tetapi bila mereka pakai, mereka rasa sesuatu. Bila mereka pakai, mereka rasa sesuatu yang indah. Sebab mereka sentiasa bebas, sebebas-bebasnya.
Tiba-tiba bila mereka kenakan pakaian yang sopan seperti ini, mereka rasakan sesuatu. Ini gambar wanita di Moskow. Dia ada kempen pakai hijab, dia bukan Muslim. Setiap tahun 1 Februari mereka ada kempen pakai hijab walaupun bukan Islam. Kita harus lakukan ini antara kita. Kita ambil mudah sebab kita negara Islam barangkali, tetapi tidak semudah itu. Dan ini wanita Rusia. Wanita Rusia merasakan mereka indah kalau pakai pakaian Islam. Tengok tuan-tuan betapa. Barangkali mereka Muslim, barangkali mereka bukan Muslim, tetapi mereka ada satu persembahan budaya. Budaya Rusia yang asal. Rupa-rupanya Rusia yang asal ini di bawah pengaruh Islam satu masa dulu. Barangkali Siberia nama asalnya Sobaria. Moskow nama asalnya Miskon Kasturi. Barangkali. Dan budaya yang awal ini dipamer kembali, pakaian-pakaian mereka yang indah, pakaian yang dulu-dulu, dan mereka kembali memakai tudung, memakai hijab. Dan alangkah indahnya. Dan bila lepas mereka pakai, mereka bergambar, mereka rasakan diri mereka ada satu kekuatan, strength, honor and respect. Tuan-tuan, ini gambar di Rusia. Pejabat mereka pakai tudung bukan kerana mereka Muslim, sebab mereka cuba pakai yang baru. Mereka dah lama tak ada pakaian. Musim panas mereka keluar pukul pakaian, tapi sekarang mereka rasa bila pakai pakaian indah, mereka bergambar, kemudian mereka buka balik. Tetapi Allah beri hidayah sebahagian kepada mereka. Ini kempen yang sedang berlaku. Hari Hijab Dunia menjadi satu peristiwa besar setiap tahun. Dan ada satu kumpulan di Malaysia, nama kumpulan wanita Salimah. Saya tahu sebab mereka jemput saya. Tahun lepas di satu perhimpunan semua wanita, saya seorang lelaki. Saya masuk dewan tu semua wanita. Cakap pasal tudung, saya baca. Yang kuliah hari ini sebenarnya saya telah baca pada Persatuan Salimah. Saya tak tahu siapa Persatuan Salimah ini, tapi mereka adalah golongan yang ingin dekatkan manusia yang bebas ini kepada Islam. Dan satu program mereka ialah mereka pergi ke supermarket, mereka bawa tudung yang cantik-cantik, mereka bergambar dengan siapa yang masuk supermarket. Mereka hari ini hari kempen hijab, mereka pakaikan hijab, ambil gambar, selesai. Ada yang datang kembali dan kami merasakan keindahan hijab yang kami pakai, tuan-tuan. Ini mereka yang sangat tertarik dengan Islam dengan hijab. Di barat sekarang hijab menjadi satu alat untuk dekat dengan Islam. Selama ini Islam dikatakan sebagai ganas, tetapi hijab yang berbagai ini memberikan keindahan pada wanita. Wanita yang sudah tidak ada pakaian dikenakan hijab, cantik. Itu saja. Dan di sebalik kecantikan terdapat keindahan Islam. Dan hari ini bukan saja seluruh dunia, di China, di Jepun, di Filipina, Malaysia sendiri, hari hijab memberikan satu impak kepada wanita. Dialah dignity, honor and strength. Itulah simbol mereka. Salimah mengatakan simbol mereka ialah honor, strength and dignity. Dan mereka saya cadangkan letak di papan tanda tepi jalan, wanita, dignity, hijab, respect, honor, strength. Ini di Amerika. Di Amerika ada billboard yang besar tepi highway, hijab, hari hijab, respect, honor and strength. Di Malaysia, saya jalan pada Johor Bahru sampai Perlis, tak ada satu pun billboard yang simbol Islam. Kalau ada pun sekolah tahfiz yang kecil tepi itu, ataupun syarikat umrah yang kecil. Tetapi yang seperti ini, kempen untuk hijab, tidak ada. Macam mana kalau kita cuba buat satu depan masjid ni? Mahal kan? Boleh jadi mahal. Tapi inilah satu kepada satu syiar. Satu syiar untuk kita perkenalkan keindahan Islam. Satu aspek yang ringkas. Dan tuan-tuan, Gaza memberi impak yang besar pada wanita. Rupa-rupanya yang mudah terima, lembutnya hati tentang apa yang berlaku di Gaza ini banyak berlaku pada wanita. Dan ada satu rancangan ini, dia menceritakan bagaimanakah Gaza brings Americans to Islam. Bagaimanakah peristiwa di Gaza yang mereka dapat saksikan, bagaimanakah Barat ataupun Israel melakukan kezaliman kepada Islam, memberikan mereka Islam.
cukup buruk, tetapi kesannya sangat positif di kalangan orang bukan Islam di barat. Kita lihat umat Islam dizalimi, dibunuh, dibedil, mereka dibawa daripada utara daripada Gaza, dikumpulkan di Rafah mereka dibunuh, dibakar hidup-hidup, dibom, dibakar, dan umat Islam tidak dapat tahan diri lagi, menimbulkan simpati di barat. Selama 6 bulan, sekarang sudah masuk 8 bulan. Mereka telah mengadakan 2,600 serangan ke atas umat Islam yang tidak boleh bergerak lagi dalam satu kawasan yang kecil. Dalam masa 6 bulan, 34,000, sekarang sudah 40,000 umat Islam yang telah terkorban, dan 14,000 kanak-kanak, dan sekarang sudah masuk 16,000 kanak-kanak yang telah terbunuh. Dan ini memberikan simpati dunia kepada Islam. Mayat bergelimpangan yang tak dapat kita bayangkan betapa rakusnya, zolimnya Israel, yang selama ini mereka menjadi hero, kita dianggap sebagai pengganas. Sekarang dunia sudah melihat siapa pengganas sebenarnya. Umat Islam dibunuh, dibedil, dihancurkan, dan kita pengganas, dan mayat kita bergelimpangan. Israel membunuh lebih 15,000. Ini ialah bulan lepas. Sekarang sudah naik 16,000. Lebih lagi apabila mereka serang Rafah yang kita tidak boleh pergi ke mana lagi. 10,000 wanita dibunuh di Gaza. Ini bulan lepas. Kemudian kita dikumpulkan di Rafah, sepadan Mesir, tempat yang dijamin oleh bangsa bersatu, tempat yang selamat, tetapi tak selamat di sisi Israel. Mereka bom kita di sana. Makanan kita habis bulan puasa lagi. Pintu ditutup, dibuka sekejap, ditutup kembali. Dan penderitaan yang dialami oleh umat Islam sangat luar biasa, sehingga kanak-kanak ini letak batu di perutnya, diikat batu. Kita dengar kisah Rasulullah letak batu di perut dalam peperangan Khandaq kerana terlalu lapar. Perkara itu berulang zaman moden ini di Gaza. Kanak-kanak terpaksa letak batu, ikat kerana sangat lapar. Beberapa bulan lepas saya pergi ke Mesir. Saya cuba pergi ke Sinai. Saya pergi ke Sinai, jauh lagi dengan Rafah sebenarnya. Di sana kita dengar cerita berbagai. Dan sebagian NGO kita yang ada di sana saya jumpa, mereka mengatakan orang Gaza sekarang masih itu 3 bulan lepas makan rumput kerana lapar. Dan mereka gali bumi, jumpa tanah liat yang lembut, mereka makan tanah liat. Mereka buat lempeng tanah liat. Itu kemuncak kelaparan mereka menjelang bulan Ramadan yang lepas. Ini tak boleh berlaku zaman yang penuh dengan kemewahan. Ketika negara kita sendiri, negara Arab, negara Islam yang mewah dengan makanan, bahkan kita membazirkan berapa ribu tan sehari bulan puasa begini. Makanan kita bazirkan di hotel, di mana-mana saja, dan orang di sini kelaparan. Perkara ini tak boleh berlaku. Jiran-jiran kepada Israel, dia jiran kepada Gaza, termasuk negara Saudi, Jordan, Mesir, di manakah mereka ketika kita lapar? Ada bantuan tapi tidak mencukupi. Tuan-tuan, sekarang yang berlaku ialah di pintu Rafah. Di sini kita lihat bagaimanakah Israel ingin menghancurkan kita seluruhnya, dan mereka telah menembak dan membakar pelarian Rafah, tempat yang dijamin oleh bangsa bersatu. Dan kita lihat bagaimanakah 27 mil lepas, beberapa hari lepas, hari ini 1 Jun, kita lihat serangan udara membunuh 45 orang dalam satu kawasan, dalam kemah pelarian mereka. Di sini tidak boleh berlaku sebab dijamin oleh bangsa bersatu. Termasuklah polis Mesir sendiri yang terkorban dalam serangan tersebut, menyebabkan Mesir bangkit untuk menentang Israel hari ini. Yang Israel dengan Mesir, mereka ada hubungan yang rapat, dan mereka berperang 34 tahun, 40 tahun. Sekarang mereka mula berperang kembali. Tuan-tuan semati, Rafah terbakar. Rafah terbakar. Manusia dibakar hidup-hidup, dan ini menimbulkan simpati daripada seluruh dunia. Dan setakat ini tuan-tuan, kita lihat selepas 228 hari, hari ini 240 hari. Hari ini sudah 240 hari hampir. Sudah 35.562 yang terkorban di Rafah, di Gaza maksud saya. Dan
79 yang cedera parah, 79,000. Selain pada 10,000 yang masih berada di bawah bangunan. Ini perkara disiarkan seluruh dunia, walaupun disekat dalam media resmi barat, tetapi dalam medsos sekarang tak dapat disekat lagi. Gambar-gambar penderitaan orang Palestin atau orang Gaza disebar seluruh dunia. Mereka menunjukkan gambar bagaimanakah dahsyatnya apa yang berlaku di Gaza tak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Tak pernah. Perang Dunia Pertama ramai yang mati, tapi dalam kawasan yang luas. Tetapi apa yang berlaku di Gaza, kawasan sempit, hanya 430 km persegi, dan bom yang diletakkan ke atas Gaza jauh lebih banyak daripada Perang Dunia Pertama, Dunia Kedua, kalau kita lihat dari segi keluasan. Apa yang berlaku di sini ialah kehancuran. Masjid hancur. Tapi apa yang mereka tersentuh ialah mereka tidak boleh hancur iman umat Islam. Mereka hancur bangunan, mereka hancur masjid, dan umat Islam masih bersolat. Ini mereka tak boleh fikir lagi. Kita Islam, kita boleh fikir, kita boleh tahu, kita tahu. Sebab itulah Islam. Allah berikan ujian pada kita. Tapi orang barat, apabila mereka lihat rumah hancur, masjid hancur, orang Islam masih solat di tengah-tengah kacau keruntuhan. Dalam bulan puasa lepas, mereka solat tarawih di celah-celah bangunan yang diruntuh. Jadi mereka tak boleh fikir bagaimanakah orang Islam ini bila hancur masih tegak berdiri menyembah Allah SWT. Ini mereka tak boleh faham. Mereka cuba kaji apakah Islam itu. Mereka cuba kaji Islam, dan mereka tahu sekarang yang zalim ialah orang ini, yang selama ini dianggap sebagai pemimpin dunia agung, tapi mereka lah penjenayah dunia. Inilah pembunuh sebenarnya. Pembunuh dunia ialah penjenayah dunia, ialah orang ini, bukan lagi orang Islam. Sekarang wajah Islam dipamerkan dalam bentuk yang berbeza selepas mereka menyaksikan peperangan di Gaza. Tuan-tuan mati, ini penjenayah. Dua penjenayah, tangan mereka berlumur darah. Sekarang orang barat baru sedar bahawa yang jenayah ialah pemimpin mereka. Pemimpin yang mereka sanjung inilah penjenayah besar. Mujrimin hal, mereka lah penjenayah besar. Sekarang maklumat ini telah tersebar seluruh dunia. Akibatnya berduyun orang barat membela Islam. Ini penjenayah. Perdana Menteri Israel inilah penjenayah besar. Dan bila dia disabitkan oleh Mahkamah Dunia ICJ bahawa dia harus ditangkap, mereka bagi amaran kepada Mahkamah Dunia, kamu tangkap, kami tangkap kamu. Siapa besar, tuan-tuan? Mahkamah Dunia ataupun Amerika? Amerika kata kalau mau tangkap tokoh kami ini, Perdana Menteri Israel ini, kami akan tangkap kamu pula. Hakim akan ditangkap oleh Amerika sekiranya Amerika tangkap penjenayah. Subhanallah. Selama ini kita ingat bangsa bersatu paling tinggi, rupa-rupanya Israel lebih tinggi. Dan tuan-tuan masih percaya? Tuan-tuan masih percaya bangsa bersatu? Bila kita berada di tempat yang diisahkan bangsa bersatu sebagai tempat selamat, mereka bom kita. Bangsa satu tak buat apa-apa. Rupa-rupanya Israel, Amerika lebih tinggi daripada bangsa bersatu. Dan tuan-tuan, Gaza tansyir Islam. Tansyir Islam. Gaza menyebarkan Islam sebenarnya. Apa yang berlaku di Gaza? Islam tersebar. Bila mereka masuk ke Rafah, mereka bom Rafah, kita lari keluar, tak ada tempat lagi. Yang ada depan laut. Bila kita lari, kita dibom. Dan ini merupakan simpati yang besar. Anak-anak dibunuh. Gambar-gambar seperti ini telah tersebar ke Amerika. Rakyat mereka bangkit menentang kerajaan mereka sekarang. Rakyat Israel bangkit menentang kerajaan mereka sendiri. Seluruh dunia bangkit. Kita lihat universiti-universiti di Amerika bangkit menentang kerajaan mereka sendiri. Dan apa yang mereka lihat ialah rumah hancur. Pemerintah ini lalu tempat rumah yang sudah hancur, penduduk Gaza masih senyum, bagi peace lagi kat dia. Dia tak boleh fikir, pemerintah barat tak boleh fikir bagaimana rumah hancur, saudara dibunuh, masih tersenyum bila diminta ambil gambar. Orang barat tak boleh fikir. Dia tanya budak ini, tak takut mati? Pakcik kata budak ini, Ami, kebanyakan orang mereka mati di mana? Orang mereka mati di atas katil. Jauhilah katil, sebab katil lah tempat pembunuh, tempat paling ramai orang mati. Tuan-tuan, kita sangka Gaza tempat banyak orang mati. Rupa-rupanya katil lebih banyak orang mati. Di hospital semua orang mati atas katil.
mati di mana-mana saja, kata wanita, berkata budak. Jawapan anak ini mencucuk, menyentuh perasaan orang barat. Pakcik mati di mana? Ayah pakcik mati di mana? Seluruh keluarga pakcik mati atas katil. Jauhi katil bahaya. Bukan Gaza, kami Allah berikan kelebihan sebab Nabi kami bersabda, Izahabullah qauman ibadalhum. Bila Allah cinta pada satu kaum, Allah berikan ujian yang berat pada mereka. Rupa-rupanya Allah sayang pada kami, kata orang Palestin. Tak ada yang negatif. Allah sayang pada kami, bukan orang Malaysia. Orang Malaysia tak sanggup terima ujian yang besar ini. Allah beri pada kami. Iza ahaballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah sayang satu kaum, Allah berikan ujian yang besar. Dan Allah berikan ujian pada kami yang terbesar barangkali, dan tandanya Allah sayang pada kami. Itu jawapan kanak-kanak. Dan tuan-tuan, kita lihat orang barat berduyun masuk Islam. Akibat daripada yang dilaporkan oleh pemerintah ini, orang barat memeluk Islam beramai-ramai. Ghazah, Arab Batni, Al-Islam. Ini satu contoh. Jadi laporkan Al Jazeera, orang barat memeluk Islam sebab Ghazah. Dan bukan satu, berduyun-duyun mereka memeluk Islam, kebanyakan wanita. Mereka inilah tuan yang terlibat dengan hiburan, barangkali yang terlibat dengan hiburan. Inilah penghibur-penghibur Amerika yang top. Mereka masuk Islam seorang demi seorang. Sebab mereka melihat apa yang berlaku di Gaza ialah di luar daripada naluri manusia. Dan ini ialah orang Australia. Dia tak pernah pergi ke Gaza, dia dengar berita yang benar tentang Gaza. Allah beri hidayah, 30 orang masuk pada hari umat Islam dibunuh di Gaza, 30 orang masuk Islam di Australia. Kita nak fikir tak boleh lagi. Kita sangka semuanya buruk, tetapi ada di sebalik peperangan ada satu keindahan sinar Islam yang bersinar di Australia. Ini satu keluarga di Jerman, tuan-tuan. Jerman ialah penyokong Israel yang terbesar dalam senjata. Senjata Jerman pembekal kepada Israel untuk membunuh Islam. Tiba-tiba satu keluarga, bila mereka seorang ahli keluarga mencerita kepada keluarga mereka, kebanyakanlah perempuan, anak-anak gadis mereka, satu keluarga masuk Islam. Ini satu perkara yang dia tak dilaporkan dalam akhbar kita, tapi dilaporkan oleh akhbar-akhbar Islam lain. Begitu juga kita lihat, bukan saja orang Islam, orang Barat, Kristian masuk Islam, tapi orang Judaism, orang Yahudi sendiri. Tadi Yahudi yang bunuh Islam, tiba-tiba Yahudi masuk Islam. Tuan-tuan, yang membunuh Islam ini bukan Yahudi. Mereka ialah Zionis. Zionis yang membunuh Islam. Sedangkan Zionis dengan Yahudi, dua cabang yang mungkin berbeza. Zionis kebanyakan tidak ada agama. Tetapi yang masuk Islam ini kebanyakannya ia berpegang pada agama Yahudi. Walaupun sudah diselewengkan, kebanyakan yang masuk Islam ini adalah orang Yahudi, Judaism. Yang bunuh kita ini bukan Judaism, yang bunuh kita ialah Zionis. Kena beza di situ. Zionis ini tak ada agama. Dan Netanyahu itu dia bukan Yahudi pun, dia bukan Bani Israel. Dia mengaku dia keturunan Nabi Yusuf AS, tetapi sebenarnya dia tak ada kena-mengena dengan darah Bani Israel. Dia orang Poland, nama dia adalah Swansky. Dia tukar nama jadi Netanyahu. Bila nak jadi Perdana Menteri, dia tukar jadi nama Yahudi. Kebanyakan pemimpin Zionis bukan Yahudi. Yang masuk Islam orang Yahudi. Kita tak bezakan antara Zionis dengan Judaism. Tuan-tuan ismati, ini ialah keluarga Yahudi yang masuk Islam. Antara keluarga yang masuk Islam tak ramai. Orang Yahudi nak masuk Islam sangat susah, tuan-tuan. Ketika zaman Rasulullah sendiri, dalam sirah mengatakan tak lebih 10 orang Yahudi yang masuk Islam, termasuklah Abdullah bin Salam. Tidak ramai. Tetapi hari ini kita lihat dengan peristiwa di Gaza, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Allah berikan hidayah melalui peristiwa ini. Dan apa yang berlaku ialah 50% pertambahan Islam berlaku di Barat ada hubungan dengan Gaza. Ini disebut oleh, saya selalu dengar perancangan John Wallman ini. Dia bukan Islam, tuan-tuan. Tapi daripada laporan yang dia sebut, dia tidak bias pada Islam. Dia menceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada Wallman ini. Saya selalu tengok video yang disebut oleh John Wallman, dan dia menceritakan bahawa di Barat 50% pertambahan umat Islam disebabkan oleh Gaza. Dan selepas di Eropah mengikut
statistik lain, 400% pertambahan umat Islam disebabkan daripada peristiwa di Gaza. Kita lihat pekerja Gaza sangat menakutkan. Kezuliman di balik peperangan, ada keindahan yang Allah berikan. Hikmah yang tersembunyi ialah umat Islam di Eropah bertambah 400%. Ini saya bukan saya sebut statistik yang dikaji oleh mereka yang mengkajinya. Dan hari raya baru ini pandangan di Birmingham di England, yang keluar solat ramai Islam dan yang baru masuk Islam. Ini di Birmingham. Ini solat hari raya Idul Fitri di tempat di England juga menggambarkan orang baru masuk Islam telah mula begitu ramai sejak daripada hari raya apabila peristiwa di Gaza tersebar ke seluruh dunia. Ini ialah di Moskow. Subhanallah, hari raya baru ini penuh masjid Moskow. Masjid Moskow, Moskow ialah negara komunis, tuan. Presiden mereka lah Mr. Putin. Tetapi selama ini umat Islam dibunuh, masjid diruntuhkan. Tiba-tiba Putin meruntuh 1000 masjid. Dia bina kembali 1000 masjid. Siapa Putin? Dan hari ini umat Islam keluar berhari raya, bersolat di Moskow, di Saint Petersburg, di seluruh Rusia. Ini gambarannya, sehingga jalan raya ditutup untuk umat Islam yang keluar hari raya baru ini. Menunjukkan pertambahan umat Islam sangat ramai di Rusia. Di Malaysia kita solat di dalam masjid, tetapi di luar negara semua mereka solat di luar masjid, sebab hari raya adalah syiar Islam. Rasulullah juga solat di luar masjid hari raya. Sayyidina Abu Bakar juga solat di luar masjid hari raya. Seluruh umat Islam di luar raya, tapi jangan di Malaysia. Kalau kita solat di luar sana, dia kata kita sesat. Kita lihat ada depan masjid kita tempat yang luas, kalau kita jumpa boleh Islam, the future belongs to Islam. The future belongs to Islam. Saya buat stiker, saya letak ke depan belakang kereta saya. Kalau saya pergi ke Kuala Lumpur, nampaknya orang tengok ke belakang saya. Semua itulah yang saya nak melakukan. Hanya ini sebab saya lakukan. Dan tuan-tuan, ini pemandangan bukan di Malaysia, bukan di Indonesia, tetapi di Eropah. Pemuda-pemuda, budak-budak, kanak-kanak mereka solat bersujud di mana saja mereka sampai. Mereka berkailah bila sampai waktu zuhur mereka solat berjemaah. Ini bukan di Malaysia, bukan di Indonesia, bukan negara Arab, tetapi negara Switzerland. Di Switzerland kanak-kanak mereka solat, mereka jaga solat tuan-tuan. Sebab mereka baru menerima Islam, sangat manis Islam. Orang di Asia Tenggara, orang Malaysia, Indonesia, Islam kita sudah 500 tahun. Kita tak rasa lagi keindahan Islam. Kita rasa Islam membebankan kita. Pemuda kita merasakan Islam terbeban. Allah ganti dengan pemuda yang baru di Switzerland, yang baru di Sweden, yang di baru Poland, baru di Rusia. Allah gantikan dengan pemuda-pemuda. Islam akan menang, sama ada kita bersama Islam atau kita tidak bersama Islam, Islam akan menang. Kita lihat Allah gantikan pemuda-pemuda yang tunas baru, bukan di Malaysia. Di Indonesia statistik yang dikeluarkan setiap tahun 1 juta umat Islam keluar murtad, wazubillah. Itu statistik, saya tak tahu benar atau tidak. Tetapi sekarang berlumba-lumba orang bukan Islam masuk Islam di Eropah, sebab mereka dapat melihat keindahan Islam. Mereka dapat rasakan dengan pakai hijab, mereka sudah merasa kedamaian. Apatah lagi bila mereka bersujud, meletakkan dahi ke atas bumi tanpa lapisan, tanpa ada sejadah. Mereka sujud di atas rumput, dan ini lebih indah daripada di atas kapet yang indah ini barangkali. Tuan semua mengerti. Dan Allah menjanjikan bahawa Islam akan mengatasi seluruh zaman. A'udzu minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dan dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Dan Allah berjanji agama ini dizhirahu 'ala ad-dini kullihi, Islam akan mengatasi seluruh agama dunia. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Statistik yang dikeluarkan di barat secara resmi tuan-tuan, penduduk dunia sekarang 6.7 bilion, penduduk Kristian 2.2 bilion, penduduk Islam 2.038 bilion. Buat pertama kali Islam mengatasi Kristian dalam bilangan penganutnya. Dan ini janji Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Allah telah janji liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi, dan Islam akan mengatasi seluruh agama lain.
Dan dari segi statistik, buat pertama kali Islam bilangan mengatasi Kristian sebagai agama terbesar dunia. Islam mengalahkan agama terbesar dunia. Janji Allah tetap benar. Islam akan menang. Kita bersama Islam, walhamdulillah, ataupun kita tidak bersama Islam, Islam akan menang. Itulah prinsip yang Allah telah tetapkan. Dan apa yang kita bincang tadi ialah terkandung dalam ayat surah Al-Baqarah. A'udzu minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajib pada kamu peperangan sedangkan kamu benci peperangan tersebut. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa kurhun lakum. Mungkin apa yang kamu benci satu, dia baik untuk kamu. Wa asa an tahibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin apa yang kamu cinta itu dia buruk pada kamu. Wallahu yang ba'tum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang berlaku, tapi kamu tak tahu. Peperangan ialah apa yang kita benci. Kematian adalah apa yang kita benci. Kezaliman adalah kita benci. Tetapi di sebalik kebencian tadi, Allah berikan sinar Islam yang bercambah dengan cepatnya di barat, di Amerika, di Rusia. Dan itulah barangkali apa yang kita tahu. Hikmah ilahi sentiasa ada. Dan umat Islam harus mengambil iktibar yang mendalam daripada khutbah bagi Rasulullah sampailah pada peperangan untuk kita renung bersama dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syurrihim. Allahumma abdir syamahum wa farriq jamahum wa shattit kamratahum wa zalzil aqdahum wa sallallahu kalban min qalbak ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya manzal kitab wa ya majra sihab wa ya hazman azab izhum wa ansurnaihim. Allahumma la taf'al bi ikhwanina al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma kull lahum ayyidan wa nasiran wa ainan wa zahiran. Allahumma ij'al lahum min kulli ham farjan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli afiyah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad da'wum biha subhanallah wa hiyatu biha salam wa akhiru da'wum alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih sallallahu